Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, inayah dan taufiknya dapat lagi sama-sama kita meraihkan solat fardu subuh secara berjemaah. Kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah berkati, rahmati dan lindungi kita. Termasuk ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah setelah habis perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, bermula daripada perkataan alhamdu. Salah satu nama-nama surah Al-Fatihah adalah suratul hamdi, surah hamdu, surah pujian. Kerana bagi ulama yang mengatakan bismillah itu bukan daripada surah Fatihah, maka yang pertama surah Fatihah dimulai dengan alhamdu. Tetapi bagi ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang nombor 1, seperti mana yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i. Jadi surah Alhamdu adalah menunjukkan kepada surah ini menunjukkan kepada sesuatu yang besar, iaitu puja-puji Allah. Surah ini diakhiri dengan doa daripada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan dimulai dengan nama-nama Allah dan puji-puji Allah. Daripada bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 2, nama Allah dan puji Allah. Dan ia mengajar kita sesuatu yang besar dalam hidup kita. Sebelum kita minta, kita ni dituntut untuk meminta Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta, mintalah Allah. Bila kau hendak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jadi adab doa seperti mana yang diajar dalam surah Fatihah, kita mula dengan bismillah dan puja-puji Allah. Allah sebut dalam surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik. Al-asmaul husna ada 99. Fad'uuhu biha,
maka hendaklah kamu berdoa dengan nama-nama Allah. Maknanya kita kena hias, kena cantikkan doa tadi dengan sebut nama. Ya Rahman, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Ghafur. Ikut sesuai doa kita. Kalau kita nak minta belas kasihan, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kita sedang marah, musuh kita telah melakukan sesuatu yang tidak elok, kezaliman, maka kita ada Ya Qahar, Ya Muntaqim, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Kalau kita nak sesuatu anugerah, Ya Wahhab, Ya Mannan. Kalau kita nak kemenangan ataupun rezeki, Ya Fattah, Ya Razak. Di sinilah kita lihat Allah mulakan dengan Bismillah, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah. Kerana itu adalah kepala bagi satu doa. Kita puji Allah. Dan ulama bahaskan tentang puja-puji Allah ni ataupun alhamdulillah. Perbahasan yang pertama disebut dalam kitab-kitab tafsir, dan kita pun tahu terjemahan alhamdulillah ialah segala puji. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan segala tu tak nampak secara zahir. Alhamdulillah puji. Mana datang segala puji itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji itu daripada jenis alif lam yang ada pada alhamdulillah. Jenis alif lam. Alif lam ada banyak makna. Antara makna-makna alif lam ialah istighraq. Ini perbahasan bahasa Arab lah. Istighraq. Alif lam untuk menyeluruh. Istighraq ni menyeluruh. Mana semua, segala puji. Menunjukkan ada banyak jenis pujian. Bila sebut segala puji, ada berapa jenis pujian? Ulama kata ada 4 jenis pujian. Alhamdulillah segala puji. Segala itu merujuk kepada 4 jenis pujian. Pujian yang pertama, alhamdulillah yang pertama ialah pujian Allah dengan Allah. Maksudnya Allah puji dirinya sendiri. Ini memang selayaknya. Kita tidak digalakkan untuk puji diri sendiri, syok sendiri kan. Allah sebut dalam ayat lain, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu puji diri sendiri, dan dia lebih tahu, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi jangan kita angkat diri, puji diri. Kecuali kalau ada keadaan-keadaan tertentu lah, macam Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dia angkat diri, dia puji diri kerana keperluan. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Inni hafizun alim. Dalam surah Yusuf, ij'alni, jadikan aku orang yang memegang amanah khazanah bumi, kekayaan, wealth. Dia angkat diri, dia minta jawatan. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku orang yang hafiz, orang yang penjaga, alim, yang ada ilmu. Mana nak jadi menteri kewangan, ada dua ni lah, sifat penjaga, alim, ilmu. Di sini keluar daripada konteks larangan puji diri sendiri. Kadang-kadang kita perlu untuk kita nak ambil sesuatu yang telah disalahgunakan, telah disalah artikan. Contohnya baru ni kan, saya sebut satu isu dalam TikTok, ramai serang. Ni siapa ni? Ni PU segera, PU segera, entah siapa-siapa kan. Saya terpaksa lah puji diri sendiri. Saya pun bawa video saya mengajar Ustaz Don kan. Ada orang kata Ustaz tak baik, ini angkat diri. Terpaksa sebab orang dah kecam. Orang dah kecam. Bukan saya saja kan.
Jadi kita nak ini kita ni bukan mengajak orang awam, kita mengajak ustaz-ustaz. Terpaksa. Tapi saja-saja tak boleh lah. Sama macam kes Nabi Yusuf, walaupun bukan sama saya dengan Nabi Yusuf. Saya ni celah kuku pun tak ada kan. Tapi itu dia punya hujah dia. Kita kena tawaduk, tapi bila dalam keadaan tertentu. Contohnya kemalangan. Kita doktor. Kita terpaksa, saya doktor. Ini kad saya. Saya bahagian ni. Itu macam nak tunjuk kan. Tapi keperluan. Sama juga. Tapi kalau tak perlu, tiba-tiba kita pergi kenduri, saya doktor. Tiba-tiba saya doktor. Jadi pelik pula. Saya pencetus rumah. Itu poyo lah orang kata kan. Tak sesuai lah. Jadi puji ni asalnya dilarang. Angkat diri dilarang. Hanya Allah saja boleh puji dirinya. Kerana Allah lah yang selayaknya. Kerana nikmat semua milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah puji makhluknya. Pertama puji Allah, puji Allah. Banyak dalam Quran. Termasuklah alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa yang puji? Allah. Siapa yang kena puji? Allah juga. Yang kedua, Allah puji hamba-Nya. Dalam Quran pun ada kan, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba. Ini Nabi dipuji. Tak salah saya Nabi Ibrahim ataupun Nabi yang lain. Allah puji Nabinya, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Nabi tersebut awwab. Awwab ni banyak kembali pada Allah. Awwab sifat yang Allah letakkan pada Nabi Ibrahim. Awwab, banyak kembali. Daripada perkataan aba, iaitu kembali. Kalau kita balik daripada musafir, kita sunat tambah ayibun kaibun. Barulah subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ramai orang tak buat kan. Ini adalah hadis sahih yang kita azkar sebut. Tambah ayibun taibun. Ayibun apanya? Ayibun orang-orang yang kembali. Kan kita nak balik rumah kan. Jadi lepas ni tuan-tuan, semua dah hafalkan subhanallazi. Itu betul. Masa pergi tak ada tambah apa kan. Itu je lah subhanallazi sampai habis. Tapi masa balik kita mulakan dengan aibun. Samalah aibun ni kembali. Kami semua kembali. Taibun, kami juga bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baru kita baca subhanallazi. Aibun taibun. Jadi Allah puji Nabi Ibrahim, innahu awwab, sesungguhnya Nabi adalah seorang yang awwab, banyak kembali. Apa yang kita boleh ambil daripada sifat Nabi ni, awwab ni? Saya teringat satu pemain bola kan, Malik Awwab, pemain Singapura dulu tahun 90-an kan. Awwab ni sangat baik untuk kita ada dalam diri kita. Sebab kita sering tersasar. Solat, sering teringat dunia, percakapan, perbuatan, perkataan. Jadi kita sering kembali. Kalau boleh kita dah set dalam masa kita setiap setengah jam paling kurang kembali. Mustahil dalam setengah jam tak ada dosa. Paling kurang dosa hati, riak, ujub, rasa lebih hebat daripada orang sebelah, rasa lebih baik daripada orang depan. Jadi sentiasa. Itu paling kurang. Kalau boleh 5 minit, kalau boleh 1 minit. Awak kembali, ya Allah, dosanya aku lalai, leka. Awak istighfar, ya Allah, aku tersalah, aku tersilap, aku terlajak. Itu yang kedua. Allah puji hamba-Nya. Yang ketiga, manusia puji Allah, makhluk puji Allah. Ini yang kita buat selalu. Yang Nabi sebut, walhamdulillah tamla'ul mizan. Perkataan pujian pada Allah memenuhi timbangan pada hari kiamat. Besarnya pahala puji ni, sangat besar. Allah suka kita sentiasa memujinya. Sebab tu dalam hadis sebut, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakul al-akalah fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Allah ni suka hamba buat apa pun puji. Makan puji, minum puji, hatta dapat ujian pun Allah suka kita puji. Yang ni payah ni. Kalau langgar tiang, alhamdulillah Allah sedarkan aku. Biasanya orang asal punya tiang, kenapa duduk sini? Salahkan tiang, dia yang salah kan.
Apa dalilnya, apa buktinya? Ujian pun kita kena puji. Ada satu hadis sahih. Satu hari Allah cabut nyawa anak seorang lelaki. Dalam hadis Khalifah Bukhari atau Muslim. Kemudian Allah panggil malaikat pencabut nyawa. Allah tanya, qabattum safiya abdi, adakah korang semua, maknanya malaikat maut ni dia tugas, ada ketua dan ada pekerja-pekerja dia banyak sebab setiap saat mesti ada yang binatang ataupun manusia yang mati. Allah tanya kepada para malaikat maut, adakah kamu telah ambil nyawa safiya abdi, anak hamba-Ku? Kata malaikat-malaikat maut, ya, kami dah ambil nyawanya. Madza qala abdi, apa yang hamba-Ku ucapkan bila kehilangan anaknya? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Hamidaka, mula-mula dapat ujian, hamidaka, puji Kau ya wahai Allah. Bukan senang. Ni makam-makam level-level kayangan punya hamba. Kita masa senang pun lupa nak puji. Ini masa susah. Hamidaka wastarja'at, dan ucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia puji dulu baru istirja. Maka kalau boleh kita ni sekecil-kecil musibah pun puji dan istirja. Nabi kata hatta terpadam lampu pun kita disunatkan istirja. Maka kita tambah. Sebelum istirja kita puji dulu berdasarkan hadis sahih ini. Apa pun, tak kira lah, hilang seripa ke, terjatuh ke, tersilap ke, semua kita alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkan oleh bapa si anak yang mati tadi. Maka apa balasannya? Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikatku, ibnu lahu baitan fil jannah wasammauhu bi baitil hamdi atau kama qala. Kata Allah Taala kepada para malaikat, hei malaikat, binalah sebuah rumah khusus untuk hamba-Ku yang puji Aku walaupun dalam kesusahan, dan namakan Baitul Hamdi, villa kepujian. Ini special. Dia rumah dalam surga, banyak amalan yang boleh saya share kan. Kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali pun dah dibina rumah dalam surga. Man qara'a surat Al-Ikhlas banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang baca surah Ikhlas akan dibina rumah dalam syurga, insya-Allah. Dalam 4-5 hari saya share nanti amalan-amalan yang Allah bina rumah dalam syurga. Ada banyak, lebih kurang lebih 10. Baru siap 3 dia punya design dia kan. Saya kena tambah lagi, dah masa tak sempat dah. Semalam pun ceramah Maulid dekat Kuala Selangor, balik apa dah. Tapi balik pun kelas saya buat lagi. Janganlah balik lambat kan. Kelas kena buat. Kelas online walaupun lambat, saya memang excuse lah untuk Maulid ni. Saya lambat lah. Memang saya lambat. Lambat buat kelas sampai pukul 12. Pagi ni di masjid tuan-tuan. Sekejap lagi dia Zuhar. Begitulah. Jadi tuan-tuan antaranya baca surah Ikhlas 10 kali. Yang paling senang nak bina rumah apa dia? Surah Ikhlas ni dah senang dah. Ada senang lagi. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang nampak sof kosong depan, dia sadda, dia penuhkan, dia isi sof tadi, satu rumah dalam syurga. Ini paling senang nak dapat rumah. Paling senang. Kalau orang yang datang agak lambat kan, ke depan. Dah 10 rumah dah. Bukan galakkan datang lambat, tapi galakkan nak ke depan. Dia makruh, suruh orang makruh. Sila makruh. Al-isar fil qurba makruh. Ini kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Antara yang masjid jarang ada kitab ajar kaedah fiqh. Tak ada kan? Tak ada kan? Saya boleh ajar insya-Allah kaedah fiqh. Dia bila kaedah ni dia dapat pegang prinsipal kan, apa asas dalam fiqh. Al-ithar fil qurba makruh, mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh. Sila. Ana tak apa, ana banyak pahala dah.
Itu bukan makruh lagi, itu poyo. Jadi itu yang ketiga, iaitu hamba puji Allah. Yang terakhir ialah hamba puji hamba. Saya puji tuan-tuan, tuan-tuan puji saya, sama kita puji. Semua puji yang empat tadi, Allah puji Allah, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk. Keempat-empat jenis tadi semuanya kembali pada Allah. Walaupun kita puji orang, kenapa kita puji? Handsome, siapa yang bagi? Allah. Walaupun Allah puji Nabi dia, awab, banyak kembali, siapa yang bagi awab tadi? Allah. Semua puji akan kembali kepada Allah. Sebab itu kita sebut Alhamdulillah. Segala puji, keempat-empat jenis puji milik Allah. Jadi itu untuk hari ini. Sambung lagi untuk esok hari. Kita memang detail, betul-betul detail lah, satu persatu. Kita sambung Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir Rahim. Kita tak ulang balik sebab kita dah sebut sebelum ni. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma harusna bi'anika allati la tanam maqnufna bina fil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhina anta raja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.